Anis nak tanya dengan korang, adakah budak-budak bila masuk sekolah dia orang akan jatuh sakit? Cerita dia macam ni. Minggu ni adalah minggu ketiga Ziad sekolah. Kali ketiga Ziad demam. 1 minggu sekali Ziad akan demam. Ziad mula masuk sekolah tu 3 hari bulan Januari. Dalam 1 minggu tu dia sekolah full. Tapi masa hari Jumaat tu, di minggu hari pertama Jumaat, Arnis rasa malas nak hantar Ziad sekolah. So Arnis tak hantar Ziad sekolah hari Jumaat tu. Tak tahu feeling seorang emak ke macam mana ya. Hari Jumaat pagi tu Ziad masih aktif, tiba-tiba petang tu dia demam. Arnis fikir masa tu sebab Ziad terlalu penat kot, sebab tak biasa lagi dengan aktiviti school kan. Bila sekolah Ziad kena bangun awal. Subuh macam tu Arnis dah kejutkan dia. Tu awal-awal lah sebab Arnis nak adjust masak dia dulu, nak tengok berapa lama daripada dia bangun sampai Arnis hantar ke sekolah. Lepas tu balik sekolah penat, Arnis memang bagi nap, bagi lunch apa semua. Petang pun penat dia main playground. Sejak sekolah Ziad memang disiplin dan waktu dia tu teratur macam tu. So Jumaat demam, Sabtu demam, Ahad okey, Senin masih batuk sebab dia jadi batuk tapi tak adalah batuk tu teruk, biasa aja, batuk biasa aja, macam batuk sikit-sikit macam tu. So Selasa Arnis hantar semula, Selasa, Rabu, Kamis, Jumaat, Sabtu Arnis hantar lah. 1 minggu kedua tu Arnis hantar. Sabtu tu dia demam balik. Setiap kali minggu akhir tu Ziad akan sakit korang, Jumaat petang atau Sabtu pagi macam tu. So yang Arnis pernah cakap kan dekat vlog sebelum ni, dalam vlog karate yang Ziad sepatutnya minggu lepas dia join karate, tapi disebabkan dia demam sakit dia tak join karate. Itu rasanya sakit first, demam dia yang first. Arnis ada grup dengan jiran-jiran apartemen ni dan kebetulan dia orang hantar juga anak dia ke sekolah Ziad. Jadi kita orang hantar ke sekolah yang sama. So apa-apa cerita dekat sekolah kita memang selalu share. Ada 3 orang ni lah yang selalu WhatsApp Arnis tanya Ziad okey ke tak, Ziad sakit ke tak, Ziad nangis ke tak dekat sekolah macam mana. Sharing-sharing, ternyata anak dia orang pun sama korang. Salah satu jiran Arnis ni dia dah 2 bulan hantar ke sekolah ni. Asyik sakit je daripada first yang 2 bulan tu. Yang last tu tadi pagi dia bagi tahu Arnis yang anak dia pun sakit. Sampai dia bawa anak dia tu ke doktor. Tu yang lagi satu ni sama anak dia pun sakit. Lepas tu yang ketiga pun anak dia pun sakit 1 minggu ke 2 minggu ya. Rasanya di 1 minggu ke 2 minggu macam tu Ziad masih mengamuk, nak sekolah tu nangis. Korang Arnis stres hari tu. Arnis kena pujuk Ziad untuk pergi sekolah. Bila Arnis tak masukkan Ziad ke sekolah, maksud Arnis Senin, Selasa Arnis masukkan, Rabu cuti, Kamis, Jumaat masukkan macam Ziad akan pening, sekejap sekolah, sekejap tak. Lepas tu masa dia pun nanti tak teratur. So Arnis tak nak macam tu. So minggu kedua tu Arnis gagahkan jugalah. Arnis tetap hantar Ziad ke sekolah. Arnis struggle setiap pagi kena hadap Ziad. Ziad mengamuk, menangis, kadang-kadang dia nak minta dukung. Yang paling kelakar adalah dia selalu minta toy setiap balik sekolah. Dekat sekolah tu, tepi-tepi dia tu ada kedai-kedai Aceh macam tu, kedai uncle yang jual-jual toys dengan biskut. Jadi dia tahu dah tepi sekolah tu ada kedai tu, so dia akan singgah orang. So Arnis pun tak nak Ziad mengamuk dekat publik. Arnis pun nak pujuk hati dia kan. Arnis pun tak sampai hati tengok dia kalau balik sekolah tu. Masa minggu ke-1 dan minggu kedua tu kan kadang-kadang Ziad tu balik sekolah tu nangis. Arnis nampak muka dia sedih. Arnis tak sampai hati, mak-mak lah kan. Jadi Arnis pun layan lah dia. Sampai Ziad tu dah mengenali yang namanya Kinder Joy korang. Stres sangat sampai rasa nak give up di minggu kedua tu. Bagi tahu Faisal yang rasanya tak boleh lah sebab budak-budak tu biasa seminggu atau berapa hari kan dah okey dah hantar ke sekolah tu. Lepas tu Faisal pujuk Arnis juga lah, kita kena ekstra sabar sebabnya Ziad ni kan bukan macam orang lain. Mungkin orang lain dah terbiasa dengan orang lain. Ada yang mungkin sebelum ni dah masuk ke taska atau dah dengan nenek dia orang, dengan orang lain lah selain mami ayah dia gitu kan. Sedangkan Ziad ni kan sebelum ni daripada lahir sampai sekarang dia selalu dengan Arnis je, dengan Faisal je. So dia shock bila kita hantar ke sekolah dengan tak ada siapa-siapa. Dia shock tengok orang lain, dia shock dengan aktiviti apa semua tu kat sekolah. Kita yang kena ekstra sabar, ekstra struggle sekarang ni. Jangan compare anak kita dengan orang lain. Mungkin setiap budak tu tak sama. Faisal cakap macam tu. Itu yang Arnis gagahkan juga nih minggu kedua tu. Hadap je lah Ziad mengamuk ke, Ziad nak toys ke. Memang dia pau hari-hari lah dekat Arnis tu. Minggu kedua Ziad demam tak terus sangat. Dalam 1 hari macam tu je dia demam, tapi demam pun tak tinggi. Arnis cepat-cepat bagi dia ubat Panadol yang sirup untuk budak. Rumah Arnis selalu standby ubat Ziad, ubat Faisal. Dengan Ziad ni senang sakit, lagi-lagi Ziad sekarang-sekarang ni okey lah alhamdulillah. Nah hari Isnin sampailah ke hari Jumaat di minggu ketiga. Minggu ni lah Arnis full hantar Ziad ke sekolah. Alhamdulillahnya di minggu ketiga ni Ziad tak nangis korang. Mungkin dia dah terbiasa, schedule dia, masak dia dah teratur, dah disiplin. Bila subuh je dia akan bangun. Dia tak cranky, bangun-bangun je dia memang akan mandi. Lepas tu breakfast sama-sama Arnis dengan Faisal. So minum susu,
Arnis pun tak pujuk lagi dengan toys, Arnis tak pujuk lagi dengan iming-iming. Iming-iming tuh apa? Nanti kita pergi sini ya, nanti kita beli nih. Arnis tak macam tuh lagi di minggu ketiga. Kalau minggu ke-1 dengan minggu kedua Arnis struggle-nya, ya Allah, hai kena layan dia yang nanti kita kesini ya, nanti kita beli nih. Minggu ketiga Ziad dengan sendirinya dia nak pergi sekolah, jalan kaki sama-sama, tengok burung kan dekat bawah tuh, dekat taman, dekat tasik tuh ada burung, ada banyak burung, pas ada orang-orang yang tengah jogging. Jadi dia tuh sembang dengan Arnis, dia jalan kaki, tak minta dukung lagi. Sampai sekolah dia say goodbye dengan Arnis, dia happy dengan teacher dia udah mulai terbiasa kok. Arnis pikir macam tuh. 1 minggu tuh memang Ziad tak nangis korang. Saat Arnis ambil pun Ziad tak nangis korang. Tapi beli toys tuh masih juga lah. Kalau Arnis tak tutup dia dengan tudung Arnis. Ya hari apa ya? Hari Kamis dengan Jumat rasanya 2 hari sebelum cuti. Masa Arnis ambil Ziad je, Arnis akan dukung Ziad, Arnis tutup Ziad dengan tudung Arnis. Sebab Arnis tak nak dia singgah dekat kedai toys tuh. Korang bayangkan lah, setiap hari beli toys 10 ringgit tau, kurang-kurang 5 ringgit lah yang Kinder Joy itu. So bukan apa tuh, kita kan kedekot dengan anak. Alhamdulillah duit itu ada lah setakat 5 ringgit 10 ringgit untuk anak kan, kita boleh je, mampu je. Cuman ya Arnis takut jadi habit tau, tak mau mindset Ziad pergi school dia akan dapat toys. Arnis tak mau, kesadaran dia tuh dia pergi school je, tak payah ada toys ke apa kan. Arnis nak macam tuh. Jumat petang jiran Arnis tuh bagi tahu yang anak dia demam semula korang, hampir 3 kali demam. Oke lah, compare dengan Ziad ni 1 minggu sekali demam korang. Orang pun bincang-bincang dalam WhatsApp macam tuh. So oke lah, saling mendoakan lah, biasa aja. Cerita lah dia pergi dokter tuh, Ziad masa tuh belum demam. So Arnis pun alhamdulillah, ya Allah minggu ini Ziad sehat, semoga Ziad tak demam. Arnis berdoa macam tuh dalam hati. Hari Sabtu Ziad demam korang. Arnis nak tidur tuh Arnis rasa Ziad demam. Arnis dah risau dah, ya Allah janganlah demam lagi. Takkanlah setiap weekend, setiap minggu tuh dia demam kan. Coba positive thinking yang oke, ini perasaan Arnis je, mungkin Arnis yang terlalu sejuk, Arnis pikir macam tuh. Tapi Sabtu pagi tuh dah Ziad memang demam, dah memang panas. Faisal pun cakap ini demam. Kebetulan minggu ni Faisal cuti 4 hari kalau tak silap sebab Chinese New Year. Macam biasalah kalau Ziad demam, Arnis akan kerap mandikan dia. Kau setelah minum obat, pas tuh lagi satu Arnis selalu sapu minyak telon dengan bawang merah, sebab itu petua daripada mama Arnis. Arnis sapu dekat semua badan dia, celah-celah dia. Sampailah hari ini, hari Ahad pagi, Arnis dengan Faisal tadi bersihkan dapur, sebab kita orang hari itu kan cat dapur. Baru ada masa hari ini untuk kemaskan dapur tuh. Pagi itu setelkan dapur. Siang pula dalam pukul 12 macam tuh Faisal pergi ke Bandar Sucana Putra untuk pergi ke rumah lama, sebab dia nak cat rumah tuh kan. Pergilah Faisal ke BSP tuh nak cat rumah lama tuh. Faisal pikir kejap lagi oke kok Ziad nih, Arnis bagi makan pun dia lalu. Yang bagusnya bila Ziad sakit, kalau bab makan dia lalu. Dia nak minum susu, makan tuh lalu je. Bagi makan dia macam breakfast, lunch, dinner, pas tuh snack-snack dia Arnis memang bagi on time. Arnis tanah dia masuk angin atau lapar. Ini sebelum Arnis pakai tudung, demam dia tinggi sangat, sampai berapa derajat tadi, mana termometer. Pas Arnis bagi tahu lah, Faisal cepatlah balik awal, tak apalah, cat tuh sambung esok je, bawa Ziad pergi klinik. Sejuk sayang. Aduh ya Allah, kayak gini. Tapi badannya ini panas nih. Tapi Faisal cakap klinik hari ini tak tahu buka ketas sebab hari ini cuti Chinese New Year. Kan lah klinik tutup. Macam mana kalau emergency orang sakit nak pergi klinik? So Arnis cakap tak apa, baliklah kita tengok dulu klinik mana yang buka, kita pergi dah berapa hari kan, kita risau. Faisal sekarang on the way balik. Sekejap lagi Arnis nak bawa Ziad ke klinik. Ziad jenis budak yang jarang sakit. Korang pun tahu dah daripada dia lahir sampailah dia sekarang umur 4 tahun, Ziad jarang sakit. Macam mana pun dia lasak, dia penat, dia main hujan. Untuk ukuran budak seumur Ziad consider punya imun yang kuat lah, dia jarang sakit. Satu je yang hari itu demam teruk sebab COVID. Sabar sayang. Kejap. Sabar sayang. Tunggu ayah. You oke sayang? Sholawat sayangnya ya. Biar sayang cepat sehat ya. Iya. Makan donat sambil baring, ya Allah, manjalah nak. Faisal udah sampai, kita sekarang pergi ke klinik. Tapi mungkin juga budak-budak ini sakit sebab berjangkit kan, dekat sekolah ni budak-budak ramai. Salah satu sakit je boleh berjangkit dengan budak-budak yang lain. Kita dah sampai dekat klinik City. Kejap sayang. Ya sekejap. Sayang. Kita duduk ke sana. Kita masuk.
Saya nak ambil darah. Bagi handsnya dekat dokter sayang. Ada lagi pandai lah. Sikit je sayang. 1 minute. 1 minute sayang, 1 minute. One minute sayang, 1 minute. Oke, kita tunggu ke sini. Ada horse tak dekat sini? Mana horse ya? Biasanya dekat klinik Siti ada horse ya. Tengok Ziad handsome boy. Tengok brave, berani Ziad ya. Oke, sabar sekejap ya. Alah sikit je. Dokter minta darah sikit je ya. Why you crying? Tadi dokter interview tanya nak buat nak cek apa? Cek darah ke, cek influenza ke, cek apalah banyak. Cek COVID. Kita decide cek darah. Teruslah kita nak tahu puncak tu apalah. Tadi dokter tanya yang pasal dekat tas tak apa sayang? Kenapa? You hurt? Mana coba tunjuk lagi. Oh dia tak balas dengan kapas ya? Tak payah. Oke mami kiss ya. Sikit lubangnya besar mana je. Tahu ni. First time ya tengok darah. First time Dia tengok pasal tengok darah. darah, that's why dia menangis. Salah satu jiran yang Anis cakap bawa anaknya ke dokter. Jiran Anis tuh bagi tahu yang anaknya tuh kena virus apa entah, bukan flu biasa. So that's why tadi Anis buat ujian darah untuk Ziad. Kita nak tahu kan. Anis selalu menguji klinik Siti tuh ya. Dekat mana-mana klinik Siti, dekat PSP, dekat sini Petaling Jaya. Dokter dia tuh friendly ya. Selalu explain dengan budak-budak mesra. Dan asisten-asisten dia pun kan tadi siap nak tolong, siap nak pegangkan Ziad. Bagus klinik Siti. Klinik Siti ni dia kan ada banyak branch kan. Tak payah register lagi dah tadi. Sebab Ziad dah ada dekat Bandar Seri Putra. Sekarang Ziad ni lagi manja dan banyak berkepit dengan Faisal. Compare dengan Anis. So tadi masuk ke dalam pun jumpa dokter. Ziad nak berkepit dengan Faisal. Asyik tanya ayah, cuy ya. Tadi pun ya, masa dia tidur, where is my ayah? I love my ayah. Selalu rindu ayah ya. Dah lah ayah busy ya. My mask. Yeah, wait. Doctor wants to check. Doctor wants to check. Isi first lah. Tika datang. Tika datang sama. Apa yang mak? Kita dah dapatkan result dia. Duduk sayang. Then? Ziad read. You don't understand the result? Look. There's a number. Doctor is saying that look, number 23. This one is too high for you. It's supposed to be 15 only. The WBC, this one white blood cell. Yeah, your white blood is too much. Yang kita nak kira dalam darah. Iya, airplane. Itu pasal dia duduk demam-demam ni. Sel darah putih dia tinggi. Compare dengan normal. Normal umur dia sepatutnya 15 je. Tapi ni 23. Tapi sebabkan dia tak ada macam paru-paru susah bernafas ke atau dehydration ke. Jadi doktor kata masih boleh rawat kat rumah. Cuma dalam masa 2 hari kalau demam tak kebah lagi, kena datang balik. Doktor nak kena bagi refer letter pergi hospital. Baik Ziad ni kalau demam, daripada dulu lagi bila demam selalu minum banyak air tau. Off and another one for antibiotic. Okay, you need to take all 4 medicine, okay? Kita dah tulis nama, dah cop, nanti cari kat farmasi lah. Buat tak ada, kita kena ke farmasi. Sekali nak beli cold fever kan? Kita orang dah sampai rumah. Tadi ada singgah beli makan sekejap, tapi tak buat vlog. Doakan semoga Ziad cepat sihat. Assalamualaikum. Oke, baik orang, assalamualaikum.